اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah begini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah yang biasa kita buat sebelah malam, tapi dia sebab halangan, untuk sementara ni kita tukar waktu pagi. Dan mungkin kita juga sementara dalam tempoh PKPD ni, kemungkinan juga kalau hari Sabtu dan Ahad cuti, kita buat juga kelas surah tadabbur surah Baqarah hari weekend, supaya bagi peluang pada mereka yang bekerja dapat join terus. Apa-apa kita akan maklumkan. Okey. Kita sambung ayat 186. Juga masih dalam bab berpuasa. Pasal puasa. Sebelum kita sambung ayat 186, kita tengok pengajaran ayat 185. Daripada ayat 183, Allah cerita tentang kewajipan berpuasa yang Allah wajibkan secara tadarruj ataupun beransur-ansur. Pada peringkat awal diwajibkan puasa Ashura. Kemudian peringkat kedua diwajibkan secara pilihan. Siapa yang nak berpuasa, silakan. Siapa yang tak nak berpuasa, hendaklah membayar fidyah. Sebagaimana disebut dalam ayat 184. Kemudian Allah bagi tahu tentang hukum mereka yang musafir ataupun sakit yang memudaratkan, maka dibolehkan untuknya berbuka, tetapi kena ganti pada hari yang lain. Okey, manakala ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pengajaran dia, pengajaran ayat 185. Pertama, diwajibkan berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Yang kedua, kelebihan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain, iaitu diwajibkan berpuasa pada bulan ini dan diturunkan Al-Quran.
Yang ketiga, nikmat yang terbesar nikmat yang terbesar bagi manusia ialah nikmat hidayat yang tidak mungkin dapat diperolehi melainkan melalui mentadabbur Al-Quran. Yang tidak mungkin dapat diperolehi melainkan melalui mentadabbur Al-Quran. Yang keempat, yang kelima, Al-Quran adalah hidayah untuk semua manusia. Al-Quran adalah hidayah untuk semua manusia, tetapi akhirnya yang benar-benar akan mendapat manfaat daripada Al-Quran ialah orang-orang yang bertakwa. Yang ke-7, yang kelima, yang kelima, antara sifat Al-Quran ialah Al-Furqan. Antara sifat Al-Quran ialah Al-Furqan. Yang sesiapa yang memahaminya, akan dapat membezakan antara hak dan batil, antara iman dan kufur, antara perkara yang bermanfaat dan perkara yang mudarat. Yang keenam, kelebihan berpuasa yang sangat besar ganjarannya, yang mana Allah sendiri akan membalasnya. Tanpa menetapkan kadar balasannya. Yang ke-7, syariat Islam terbina di atas kesenangan dan kemudahan. Syariat Islam terbina di atas kesenangan dan kemudahan. Iaitu tidak ada satu pun hukum hakam agama yang susah. Dan tidak mampu dilaksanakan oleh seseorang.
melainkan kepada mereka yang tidak memahaminya. Yang ke-8 ya? Yang ke-8. Diwajibkan menyempurnakan puasa selama sebulan kemudian disunatkan bertakbir setelah selesai berpuasa sebulan. Yang ke-10, yang ke-9. Setiap nikmat Allah wajib disyukuri. Setiap nikmat Allah wajib disyukuri. Iaitu wajib mentaati segala perintah Allah. Yang ke-10, sesiapa yang mengingkari perintah Allah, dia adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Okey. Cukup bang, kita sambung ayat seterusnya. Okey, kalau ayat sebelum ni ayat 183, 184 dan 185 Allah menceritakan tentang kewajipan berpuasa, hukum hakam berpuasa dan wajib sempurnakan 30 hari ataupun sebulan. Kemudian disyaratkan bertakbir, seolah macam secara umumnya dilengkaplah. Maka lepas tu apa yang sepatut kita lakukan? Jadi ayat seterusnya, ayat 186, kaitannya dengan ayat sebelum ni ialah apa yang sepatut kita lakukan di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di hujung puasa kita, iaitu keutamaan berdoa ketika berpuasa. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan apabila sa'alaka, apabila telah bertanya kepada engkau ibadi mana? Hamba-hambaku. Di ayat ni tiba-tiba keluar apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau. Makna sebelum turunnya ayat ini ada sebab turun, iaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah Allah ini ba'id am qarib? Adakah Allah ni jauh ataupun dekat? Maka Allah turun ayat ini sebagai menjawab pertanyaan para sahabat. Iaitu Allah kata, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku. Di sini pengajaran, iaitu bila Allah mengaku orang tu adalah hamba-hambanya. Bila orang tu bertanya, atau bila orang tu meminta. Maksudnya ialah siapa yang tak meminta kepada Allah, dia bukan hamba Allah. Yang meminta kepada aku, dia adalah ibadi, hamba-hambaku. Okey. Mereka bertanya anni, tentang aku.
tentang aku. Apa dia tu? Kita nak tahu Allah. Sahabat bertanya Nabi tentang Allah, tapi tentang Allah tu dalam aspek yang mana? Allah tu berkuasa, Allah tu jauh, ataupun Allah tu dekat. Kita nak tahu bentuk soalan, kita tengok ayat seterusnya. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Bila Allah kata kepada Nabi, bagitahu pada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, bagitahu apa? Aku adalah dekat. Makna soalannya apa? Sahabat bertanya Rasulullah, Allah ni jauh ke dekat? Dan juga ada hadis yang menyebut sebab turun ayat ni, selepas peperangan Khaybar, para sahabat berdoa dengan meninggikan suara. Dengan meninggikan suara. Kemudian Nabi menegur dalam satu hadis yang sahih, irba'u anfusakum. Maksud dia jangan kamu menyusahkan diri kamu sampai kamu meninggikan suara. Ataupun rendahkan suara kamu, jangan sampai kamu penat. Kenapa? Fa innakum la tad'u as-samma aw ghaiban. Kerana kamu tidak berdoa kepada orang yang asam, pekak. Ghaiban, yang ghaib. Bahkan fa innallah qaribun mujibun sami'un. Bahkan Allah tu qarib, dekat, dan sami'un, maha mendengar, dan mujibun, maha menyahut seruan kamu. Jadi bila sahabat berdoa dengan kuat, dengan suara yang tinggi, maka turun ayat ni, Allah beritahu aku tu dekat. Maksudnya apa? Tak perlulah kamu meninggikan suara ketika berdoa. Sebab Allah dekat. Kita kalau nak bercakap dengan orang dekat, kita menjerit ke ataupun perlahan? Kalau orang tu sebelah kita, tiba-tiba kita menjerit, itu menunjukkan apa tu? Sama ada orang depan kita tu pekak ataupun kita ni memang ada masalah. Jadi bila Allah kata dia tu dekat, maka berdoalah dengan suara yang perlahan. Tak perlu tinggikan suara. Okey. Kemudian Allah beritahu, aku bukan setakat dekat. Ujibu. Ujibu apa makna? Ujibu dengan astajibu sama makna. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, astajib lakum. Jadi dalam masalah astajib dengan ujibu makna dia sama, iaitu aku memperkenankan, aku menyahut. Aku menyahut ataupun memperkenankan da'wata. Doa, da'wata tu makna doa. Ad-da'i, asal dia ad-da'i, ada ya, tapi dia buang ya. Doa orang yang berdoa. Okey, doa yang macam mana yang Allah makbulkan? Iaitu doa orang yang berdoa iza da'ani, apabila dia da'ani? Dia berdoa kepadaku. Asal dia da'ani, ya. Asal dia da'a, dia berdoa ni kepada aku. Jadi ya ni aku, tapi dibuang. Tinggal da'ani. Kaedah bahasa Arab macam tu. Okey, syarat pertama Allah akan makbulkan doa apa dia? Okey, di sini Allah dah sebut ni, doa da'i, orang yang berdoa. Kemudian Allah sebut lagi apabila bila dia sebut orang yang berdoa, bukankah bermakna dia memang berdoa lah. Sebab tu dia panggil orang yang berdoa. Betul? Seolah Allah begitu macam ni. Aku akan, macam saya begitu pada pelajar saya akan menjawab soalan pelajar yang apabila dia belajar.
Perlu tak saya sebut ayat? Belajar yang apabila dia belajar. Tak perlu sebab apa? Sebab dia dah belajar dah. Betul? Jadi apa keperluan ni? Iza da'ani. Apa sebab? Tengok asal dia da'ani, berdoa kepada aku. Makna apa tu? Syarat yang paling asas berdoa, yang antara sebab Allah makbulkan doa ialah dia hanya meminta kepada aku sahaja. Tidak ada unsur-unsur syirik ataupun tidak ikhlas. Faham? Doa da'ani, berdoa kepada aku. Ramai tak orang minta kepada Allah, mulut minta kepada Allah, tapi realitinya dia banyak bergantung pada orang. Ini Allah tak akan makbulkan. Boleh? Kadang-kadang mulut dia dah betul-betul minta kepada Allah, tapi hati dia syak, ragu-ragu. Dapat ke tak? Dapat ke tak? Itu tak ikhlas. Ini makna bukan iza da'ani. Sebab tu ada adab berdoa kan. Kalau kita tengok ada adab berdoa tu, yang paling asas sekali ialah ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Ustaz, saya berdoa memang kerana Allah. Tapi dalam kerana Allah ada juga kamu minta pada orang lain. Bukan tak boleh minta. Tapi ada jangan mengharap seolah orang lain pun boleh perkenankan doa dia. Jangan. Itu dah ada unsur syirik. Tidak ada siapa yang boleh memperkenankan doa kita melainkan Allah. Okey? Jadi iza da'ani boleh kita terjemah. Pertama, dia betul-betul ikhlas berdoa kepada aku. Yang kedua, dia tidak meminta ataupun mensyirikkan aku dalam sama ada berdoa ke, dalam beribadat ke, dalam kehidupan dunia ke, tidak ada langsung unsur syirik. Yang ketiga, dia benar dalam ucapannya. Dia tidak ada keraguan. Yang keempat, dia bersungguh-sungguh apabila berdoa. Nabi sebut dalam satu hadis, ijtahidu fi du'aikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah dalam doa kamu. Maknanya antara syarat doa diterima ialah bersungguh-sungguh. Jangan main-main kan. Dia amin je doa imam. Dia tak faham dan doa yang sama diulang bertahun-tahun, dia amin je. Maknanya tidak ada kesungguhan. Kadang-kadang dia berdoa pun sambil berjalan. Kadang-kadang berdoa sambil tengok telefon. Maknanya tidak ada kesungguhan. Okey. Apa lagi adab berdoa? Ikhlas, tidak mensyirikkan Allah, bersangka baik kepada Allah. Kalau dia kata aku dah berdoa 10 kali dah, tapi tak nampak rupa lagi, batas hidung tak nampak, Allah tak akan makbulkan. Sebab tu dah bersangka buruk pada Allah. Sebab apa? Allah kata apa? Kalau berdoa aku akan makbulkan. Ud'uni astajib lakum. Bila kita kata betul tak, kita tak percaya pada Allah. Kita bersangka buruk pada Allah. Tapi Ustaz, memang realiti saya dah 20 tahun berdoa, memang Allah tak bagi pun. Takkan nak suruh saya bersangka baik lagi? Nabi sebut dalam satu hadis, bila Allah kata dia akan makbulkan doa, dia akan makbulkan. Cuma cara Allah makbulkan doa berbeza. Pertama, sama ada Allah bagi terus kat dunia. Yang kedua, sama ada Allah bagi di akhirat. Yang ketiga, cara ketiga Allah perkenankan doa kita ialah Allah mengelakkan musibah daripada kita. Itu pun memperkenankan doa. Kan? Okey. Jadi kalau Allah perkenankan doa kita di dunia dengan perkenankan di akhirat, yang mana kita nak? Kenapa? Akhirat lambat. Apa dia? Kalau nak akhirat kenapa minta sekarang? Sebab bila Allah bagi di akhirat, maknanya dia akan kekal abadi. Tapi kalau bagi kat dunia, dia bersifat sementara. Sebab tu bila kita yakin Allah akan bagi, walaupun di akhirat, kita tak akan kelang kabut. Allah tak perkenalkan pun tak ada masalah. Sebab apa? Mana Allah mesti bagi. Kalau tak kat dunia, di akhirat. Dan kalau bagi kat akhirat, jauh lebih baik daripada Allah bagi kat dunia.
Okey, syarat yang kedua dalam konteks ayat ni lah, fal yastajibu, maka hendaklah. Yastajibu apa dia? Oh, saya nak ulas sikit ni. Pendoa apabila dia berdoa. Maknanya bukan semua, di sini juga Allah nak berkata apa? Bukan semua da'i ikhlas. Bukan semua pendoa tu akan dimakbulkan doanya. Bila dia akan dimakbulkan? Bila ada ni, dia berdoa dengan ikhlas. Sama juga ayat apa ni? Dalam surah apa ni? Min syarri hasidin iza hasad. Antara yang kita minta berlindung dengan Allah ialah dari kejahatan hasidin. Apa makna hasidin? Orang yang dengki. Tapi ada sepatu iza hasad. Orang yang dengki apabila dia dengki. Ada tak orang yang dengki tapi tak dengki? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, apa perlu ayat iza hasad? Kalau hasidin dah bermakna dia dengki, apa perlu lagi iza hasad? Samalah. Ad-da'i iza da'ani. Ini surah lazim kan, baca 10 kali setiap hari. Apa maksud dia? Jadi yang Allah suruh kita minta berlindung, orang dengki yang mana ni? Orang yang dengki apabila dia dengki. Kalau orang dengki saja tapi dia tak dengki, tak payah kamu berlindung. Boleh faham? Mana ada? Ni ada lah ni. Dia dengki tapi dia tak buat apa-apa lah. Tapi dia dengki. Maknanya dia benci kita. Jadi sebenarnya yang Allah suruh kita minta berlindung ni, orang dengki yang macam mana? Yang ada ni iza hasad. Kalau dia setakat hasid, dia dengki tapi tidak ada iza hasad, tak payah minta berlindung, sebab dia tak akan memudaratkan kamu. Apa dia ni? Kalau dia setakat hasidin, dia dengki dalam hati dia aja, tak ada action, tak ada tindakan. Geramnya orang sebelah situ tukar kereta baru aja, tapi setakat tu je lah. Dia tak akan memudaratkan kita. Yang kita kena minta berlindung yang mana ni? Dia bukan setakat dengki tapi dia buat sesuatu. Besok dia letak paku depan rumah kita kan. Ataupun dia potong tali brek kan. Itu betul-betul iza hasad. Subhanallah. Tengok. Daripada ayat tu kita faham orang dengki ada dua jenis. Dua jenis. Yang bahaya yang mana? Iza hasad. Orang berdoa pun daripada ayat ni kita faham. Ada dua jenis orang berdoa. Satu, yang doa tak tahu apa dia doa. Doa tak ikhlas. Doa ikut orang je. Yang tu Allah tak akan makbulkan. Ya Allah makbulkan iza da'ani. Bila betul-betul ikhlas berdoa pada aku, tidak ada unsur syirik. Dan syarat seterusnya pada falyastajibu, dan hendaklah mereka apa dia? Memenuhi ataupun mentaati. Mentaati li, untukku, untukku. Apa maksud ni? Apa maksud dia? Sebenarnya Allah nak bagi tahu syarat kedua, doa kamu aku akan makbulkan. Syarat pertama ikhlas, jangan ada unsur syirik. Yakin betul-betul kepada aku. Yang kedua, kalau aku perkenalkan doa kamu, kamu kena perkenalkan perintah aku. Kamu kena taat perintah aku. Sebab itulah antara penghalang doa dimakbulkan apa dia? Yang Nabi sebut dalam satu hadis kan. Ada orang datang dalam keadaan rupa dia berdebu kan. Tak terurus. Angkat tangan tinggi-tinggi, ya Rabbi, ya Rabbi.
Tapi makan ada haram, pakai ada haram, minum ada haram, anna yustajabulah. Bagaimana doa dia akan dimakbulkan? Kenapa? Sebab dia tidak yastajibu, tidak mentaati perintah Allah. Maka rasuah, lepas tu berdoa, Allah tak akan makbulkan. Buka aurat tapi minta doa, Allah tak akan makbulkan. Apa dalil tu? Ujibu bila kamu falyastajibu. Boleh? Ustaz, saya buat dosa setiap hari, saya minta doa, dapat pun. Pangkat naik, projek pun dapat banyak. Orang hilang pekerjaan, saya tambah pekerjaan. Apa kata Ustaz? Istidraj. Sebenarnya nikmat yang paling besar pada bukan banyak harta, bukan naik pangkat. Nikmat yang paling besar ialah kita semakin dekat dengan Allah. Kadang-kadang orang tak nampak kita semakin kaya, tapi kita semakin dekat dengan Allah. Itulah makbul yang paling terbaik. Okey, hendaklah mereka menyahut ataupun mentaati li. Apa makna li? Li ni dalam bahasa Arab, li dipanggil lil milkiyah ataupun lil ikhtisas. Mana li? Kalau lil milkiyah, kamu hendaklah taat hanya kepada aku sebab ketaatan kamu adalah milik aku sahaja. Jangan ada dua taat. Kepada aku pun kamu taat, kepada manusia pun kamu taat. Ataupun satu lagi li ikhtisas, iaitu kamu kena mentaati aku khusus untuk aku sahaja. Kan ada orang yang taat betul-betul kerana Allah, tapi dalam kerana Allah ada juga unsur-unsur menduakan Allah. Nabi kata dalam satu hadis kan, dalam hadis kursi, Allah kata siapa yang beramal kerana aku, tapi dalam beramal kerana aku dia ada unsur syirik yang lain, riak dan sebagainya, maka Allah kata dalam hadis kursi, aku akan tinggalkan dia dan amalannya sekaligus. Ini makna li, makna 100% dia kena taat kerana aku, bukan kerana orang, bukan kerana musim. Kenapa tak mencuri sekarang? Ustaz, mana boleh keluar malam sekarang? Pukul 8 dah tak boleh keluar kan? Dia tak bertaubat itu. Okey, kemudian wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman bi, denganku sahaja. Makna mereka beriman dengan aku, maksud apa? Sebagai ulama mentafsirkan beriman dengan aku, iaitu ketika dia berdoa, dia kena yakin aku sahaja yang boleh memakbulkan doa dia. Aku bila nak apa saja, aku hanya cakap kun fayakun. Dan di sini juga ulama kata adab berdoa pada masa kita meminta, kita kena rasa kita ni paling hina dan paling orang yang berhajat kepada siapa? Allah. Sebab apa? Sebab Allah sahaja satu-satunya Tuhan yang boleh memperkenalkan permintaan kita. Manusia hebat macam mana pun tidak boleh perkenalkan hajat kita. Jangan ada sikit je. Kita kata aku yakin Allah ni boleh perkenalkan hajat, tapi yakin aku 99%. 0.01% pada usahaku, maka Allah tak akan makbulkan. Boleh? Tapi kalau kita tengok realiti, ramai orang minta pada Allah, tapi nampak kehidupan dia macam dia tak cari Tuhan. Masa berdoa dia cari pada Tuhan, tapi masa bekerja, masa berusaha, dia bergantung pada orang, bergantung pada duit, bergantung pada pangkat dan sebagainya. Boleh? Buktinya apa? Ini yang salah satu syarat doa yang kita sebut tadi. Doa ni makna dia ikhlas dan dia benar dalam doanya. Apa bukti dia benar? Lepas dia minta, dia ikut perintah Allah. Contoh, ramai tak orang berdoa pada Allah setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim? Ramai tak? Tapi lepas tu dicari tak hidayah Allah? Tak. Sebab tu Allah tak makbulkan. 20 tahun dia solat, setiap hari 17 kali dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Dia berdoa, tapi Allah tak makbulkan. Dia tak dapat hidayah sampai ketua, sampai mati. Sebab apa? Sebab dia bukan iza da'ani. Dia tak ikhlas. Kalau dia betul minta hidayah, dia kenapa?
Cari di mana? Ialah cari mana hidayah? Zalikal kitabu la raiba fih hudan yang kamu minta tu ada dalam zalikal kitab, ada dalam Quran. Berapa ramai yang minta hidayah setiap hari berpuluh tahun tapi tak tadabbur Al-Quran. Jadi dia bukan jenis orang iza da'ani. Dia hanya ad-da'i, pendoa sahaja. Okey. Kemudian la'allahum, supaya mereka yarshudun. Yarshudun apa dia? Ar-rusdu lawan dia al-ghayyu. Kalau al-huda lawan dia ad-dhalal. Kan? Ada tak ayat yang selalu kita baca ada rusdu, ada al-ghayyu? Ada ayat apa? Kita baca. Ya, ayat kursi kan dah hafal. Itu bukan ayat kursi. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tapi rusdu lawan dia ghayy. Apa makna rusdu? Hidayat. Apa makna al-ghayyu? Sesat. Jadi apa beza rusdu dengan al-huda? Makna dia sama. Apa beza al-ghayyu dengan ad-dhalal? Makna dia sama. Jadi kalau sebut berasingan, yarshudun makna juga yahtadun. Kalau sebut yahtadun saja, makna dia juga yarshudun. Okey? Kalau sebut berasingan. Macam faqir lah. Kalau sebut fakir saja, dia juga merangkumi miskin. Kalau sebut miskin saja, dia juga merangkumi fakir. Tapi kalau sebut sekaligus, berbeza. Lil fuqara'i innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dia sebut sekali, mana ada perbezaan. Okey, apa perbezaan? Kalau dia sebut sekali, al-huda dengan ar-rusydu. Ar-rusydu ni istiqamah fil amal. Al-huda istiqamah fil ilmi. Kalau disebut sekaligus ada perbezaan. Apa dia? Kalau rusydu dia lebih kepada istiqamah dalam beramal. Mana kalau orang tu sentiasa solat sunat kan? Dipanggil lebih kepada apa? Ar-rasyidun. Kalau orang tu istiqamah dalam belajar, dia panggil Al-Hadi. Itu kalau sebut bersama-sama lah. Okey, boleh faham? Jadi nak terjemah apa ni? Supaya mereka mendapat petunjuk. Subhanallah. Tengok, bila Allah kata di hujung supaya mereka mendapat petunjuk. Makna apa tu? Dengan apa mereka akan dapat petunjuk? Nak tahu dengan apa? Tengok sebelum dia. Pertama dengan beriman pada Allah. Yang kedua dengan istajibu, taat pada Allah. Lepas tu, dia berdoa, Allah terima. Tak ada masalah. Boleh? Maknanya kalau dia tak beriman, ataupun tak mentaati pada Allah, mungkin tak dia dapat hidayah Allah. Tak mungkin, mustahil. Okey. Kemudian habis Jadi apa kaitan ayat cerita pasal puasa? Tiba-tiba Allah masuk bab doa. Apa kaitan dengan puasa? Dia kaitannya ialah Allah nak bagi tahu antara kelebihan doa ialah doa ketika berpuasa.
Makna kalau doa sebelum berpuasa ataupun bukan bulan Ramadan, bagus. Tapi kalau ditambah lagi puasa dan doa, lagi baik. Dan ahli tafsir juga mengatakan dia sebut akhir kan. Sebelum ni ayat pasal cerita lengkapkan puasa 30 hari kemudian takbir kan. Di sini juga ulama kata dalam berpuasa pula doa yang terbaik ialah di hujung-hujung tu. Kalau kita nak berbuka, itu lagi afdal kita berdoa. Kan? Dan di sini juga Allah nak begitu, walaupun kamu dah hebat beribadat, puasa, tapi kamu tetap memerlukan Allah melalui doa. Jadi bukan makna kamu dah salat okey, dah puasa okey, tak perlu berdoa. Tak. Lagi kamu hebat beribadat, lagi kamu tetap memerlukan Allah. Sebab Allah perintah pada Nabi tak berdoa. Kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Allah perintah pada Nabi. Katalah, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Wahai Muhammad, katalah aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Makna orang sehebat Nabi pun masih Allah beritahu kamu tetap berhajat pada Allah melalui doa. Okey, kemudian Allah sambung lagi cerita pasal puasa. Uhilla telah dihalalkan. Allah sebut dalam bahasa Arab ni dia panggil apa? Fi'il madhi mabni lil majhul. Mabni lil majhul ni makna tak disebut pelakunya. Kalau apa ni? Muhammad makan roti. Siapa makan roti? Ada pelaku, ada orang yang makan. Tapi kalau sebut roti dimakan, siapa yang makan? Di sini mabni lil majhul iaitu dihalalkan. Apa dia? Siapa yang menghalalkan? Allah. Kenapa tak disebut fa'il tu ataupun yang menghalalkan? Dia ada dua sebab tak disebut fa'il lah. Roti dimakan, pintu dibuka. Dua sebab. Pertama, orang yang melakukan perbuatan tu sudah diketahui. Jadi untuk meringkaskan ayat tak perlu sebut. Yang kedua, sebab kedua, memang tak tahu siapa yang buka pintu. Maka kita buat ayat apa? Pintu dibuka ataupun kereta dilanggar. Siapa yang langgar? Saya tak tahulah. Sebab tu saya kata kereta dilanggar. Tapi di sini Allah kata telah dihalalkan. Kita tahu tak siapa yang menghalalkan? Mana Allah tak sebut sebab apa? Semua orang tahu. Hak untuk menghalal dan mengharamkan ialah hak Tuhan secara mutlak. Okey, telah dihalalkan lakum untuk kamu Lailatul Siyam, malam Siyam ni puasa. Apa dah Ar-Rafas? Rafas apa? Berjima. Bercampur suami isteri. Rafas ni berjima. Ila kepada nisaikum. Nisa apa dia? Kena terjemah isteri. Kalau terjemah perempuan, semua dia sapu. Isteri kamu. Okey, dihalalkan malam puasa berjima. Sekarang bulan Ramadan, boleh tak kita bersama isteri di malam Ramadan? Boleh? Kalau dah boleh, kenapa Allah sebut lagi dihalalkan? Mesti ada sebab. Tak, dulu tak boleh. Di peringkat awal puasa, sahabat-sahabat bila puasa, pelajar jangan komplain saya batuk. Sebab saya relax je, saya tengok pelajar yang rimas macam je. Okey. Dia peringkat awal, bila sahabat dia tidur lepas Isya, dia tak sempat berbuka lagi lah, dia tidur lepas Isya. Lepas bangun je, ataupun dia tidur sebelum Isya kan, dalam keadaan dia belum berbuka, hukum asalnya dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berjemaah dengan isteri sampai maghrib besok. Jadi berapa hari dia kena puasa? 2 hari. Ada disebut dalam hadis sahih, sahabat tu dia balik dia penat.
Dia suruh isteri dia masakkan. Kemudian dia tertidur. Bila tertidur, dia bangun nak makan dah tak boleh. Sebab hukum asalnya, bila tertidur lepas maghrib ataupun sebelum Isyak, lepas tu dia tak boleh makan sampai maghrib besok. Dan berjimat pun tak boleh. Jadi sahabat rasa macam, ya Allah susahnya. Ayat ni meringankan hukum tersebut. Boleh? Maknanya ayat ni belum turun lagi. Masa tu ayat ni belum turun lagi. Belum lagi lah. Sebelum Allah kata uhillah, benda tu haram lah. Jadi dia kena tahan dah sampai maghrib besok. Jadi pengajaran untuk kita apa? ibadat yang Allah suruh buat ni Dimudahkan. Mana kita ni yang kita dapat dah mudah dah. Jadi jangan kita bermimpi, alangkah baiknya kalau aku jadi sahabat Nabi. Tengok-tengok kita hancurkan, sebab kita tak mampu. Sebab tu bila Allah pilih orang tu jadi sahabat Nabi adalah itu pilihan yang paling baik, pilihan yang paling tepat. Okey. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa berjima kepada isteri-isteri kamu. Kenapa? Allah beritahu sebab hunna ni mereka, iaitu isteri-isteri. Isteri-isteri itu adalah libas. Apa makna libas? Pakaian. Jadi kalau bahasa Arab pakaian, kalau bahasa Melayu Muhammad melibaskan pedangnya kan. Pakaian lakum bagi. Jadi isteri kita tu Allah kata apa? Pakaian kepada kita. Oh ustaz, tak adil lah. Sabar. Wa antum, dan kamu, kamu ni suamilah. Kamu juga adalah libas. Pakaian lahunna bagi mereka. Apa maksudnya? Apa yang Allah nak beritahu? Allah kata halal bagi kamu malam Ramadan berjimakan. Sebab apa? Sebab kamu ni pakaian pada isteri. Isteri pula pakaian pada kamu. Apa persamaan pakaian dengan suami dan isteri? Apa persamaan dia? Dia Allah nak buat perbandingan. Macam kita kata Fatimah seperti bulan. Kan? Makna persamaannya apa? Sama-sama apa? Tak. Fatimah seperti bulan. Perbandingannya sama dari segi apa? Cantik. Muhammad seperti laut. Rupalah. Muhammad seperti laut. Makna apa? Bersama dari segi apa? Ilmunya luas. Okey. Jadi kamu seperti pakaian untuk isteri kamu. Apa persamaan antara kita dengan pakaian? Okey. Pertama, pakaian ni dekat tak dengan kita? Benda yang paling dekat dengan kita apa dia? Pakaian lah. Sebab dia sentiasa ada di badan kita. Pernah tak kita tak pakai baju? Itu tak payah cerita lah. Dia kebanyakannya kita berpakaian kan. Makna apa tu? Pakaian sentiasa ada di badan kita. Jadi persamaan pertama ialah suami kita dengan isteri itu terlalu dekat dengan kita. Tak boleh dipisahkan. Jadi bila malam pun tak boleh berjimat, jadi masalah lah. Sebab benda yang terlalu dekat dengan kita. Satu, persamaan. Yang kedua, apa sifat pakaian? Menutupi diri kita. Kalau ada air apa semua, pakaian menutupi kita. Pakaian menutupi diri kita daripada keaiban, daripada panas, daripada sejuk. Betul tak? Okey, isteri kita, apa persamaan dia dari segi tu? Tak, dengan ada isteri, kita berjaya menutup keaiban kita. Apa dia? Kita tak perlu lepaskan nafsu pada orang lain. Itu aib tu. Betul tak? Berapa ramai yang tak ada isteri, dia berzina. Berapa ramai yang tak ada isteri, dia buat benda tak elok kan? Jadi bila kahwin, isteri itu macam menutupi kelemahan dia. Mengawal dia. Okey. Dan persamaan ketiga, bila kita masa tak pakai baju, cantik tak? Cantik tak?
Cuba tengok derak kan, derak. Tak cantik kan? Bila kita kata orang tu cantik? Bila dia berpakaian. Jadi dengan pakaian tu menambahkan kecantikannya. Jadi sama juga dengan isteri itu mencantikkan kehidupan kita. Dan suami pula mencantikkan kehidupan isteri. Sebab orang kata, tak kahwin, jadi macam pelik kan. Tapi bila ada suami, ada isteri, ada anak, melengkapkan, mengindahkan kehidupan keluarga. Boleh? Ustaz, pakaian ni bila kita dah buruk, buang. Tak apalah, buanglah. Sebab pakaian tu bukan kamu je, suami kamu pun pakaian juga, buanglah kalau dah buruk kan. Okey. Alimallah, Allah mengetahui. Allah mengetahui apa? Annakum sesungguhnya kamu adalah kuntum ni, kuntum makna apa? Dulu kuntum khairu ummatin adalah dulu takhtanu daripada khan, khana kemudian jadi ikhtanu. Jadi khan dalam bahasa Arab mana? Khianat. Jadi berhati-hati orang yang di hujung namanya Khan. Salman Khan, Shahrukh Khan kan. Sebab makna dia pengkhianat kan. Berapa ramai orang tengok filem dia jadi lara. Kamu adalah dulu mengkhianati. Siapa ni kamu? Sahabat. Dan khianat siapa ni? Anfusakum, diri kamu. Macam mana sahabat khianat? Pertama, macam mana khianat kepada diri sendiri? Siapa pernah khianat pada diri sendiri? Ya, macam mana? Muhammad telah mengkhianati dirinya sendiri. Apa dia? Dia contohlah antara sifat munafik apa dia? Apabila diberi amanah dia, mana badan kita ni amanah Allah tak? Bila kita tak uruskan badan kita ikut kehendak Allah, kita khianat amanah. Itu juga bermakna kita khianat diri sendiri. Harta Allah bagi pada kita amanah. Tiba-tiba kita salah guna harta, kita khianat diri kita sendiri. Okey? Jadi bagaimana ni? Yang kedua, bagaimana sahabat mengkhianati ni? Allah kata, Allah tahu. Dulu kamu ni khianat diri sendiri. Macam mana tu? Ni. Dengan hukum ni, ada sahabat balik lewat kan, dah penat, lepas tu suruh isteri masak, tiba-tiba tertidur. Bila tertidur, dia nak makan tak boleh. Nak berjimat pun tak boleh. Kadang-kadang timbul dalam hati para sahabat ni, ya Allah susahnya. Itu dah termasuk unsur mengkhianati. Kadang-kadang dia kata, kenapa ni susah sangat ni kan? Itu dah takhtanuna anfusakum. Bersangka buruk pada Allah. Betul tak? Antara dosa besar ialah bersangka buruk kepada Allah. Kita tak reda dengan apa yang Allah takdirkan. Fataba alaikum, lalu taba apa mana? Dia, ini Allah, dia terima taubat kamu. Kalau orang tabah, kembali. Tapi kalau Allah tabah, terima taubat. Jadi Allah terima taubat kamu, wa'afa ankum, dan dia maafkan ataupun lupakan. Maafkan kamu. Okey. Sekarang Allah terima taubat. Taubat siapa? Sahabat. Adakah sahabat dah buat dosa? Ada pendapat mengatakan dosanya ialah macam rasa tak reda kan. Dan ada juga ulama mengatakan dosa tu ialah Allah terima taubat, iaitu Allah membatalkan hukum ni.
Bila Allah membatalkan, maka mereka akan buat lagi tak dosa. Melanggar ke? Ada tak? Tak ada. Jadi Allah menghilangkan satu hukuman yang menyebabkan mereka tak langgar hukuman tersebut, itu adalah taubat. Dengan Allah terima taubat, iaitu Allah tarik hukuman yang asal, mereka tak akan langgar lagi dosa tersebut. Boleh? Dan Allah maafkan kamu. Ini sebenarnya nak beritahu apa ni? Rahmat Allah kepada hambanya. Dan kalau kita fikirkan, kalau kita tengok senarai hukum syarak yang Allah wajibkan kepada Nabi dan para sahabat dengan yang kita dah terima akhir ni, beza jauh tak? Beza. Sahabat dulu wajib salat malam, kan? Salat malam wajib. Bagi kita sunat, itu pun tak buat, kan? Jadi kalau kita ada di zaman Nabi, tak tahulah, rasanya kita tak termampu. Okey, Allah kata apa? Fal'an, maka al-an, sekarang. Bashiruhunna. Bashiru ni makna kulit. Bashiru ni makna kulit, iaitu sentuhlah kulit kamu dengan kulit isteri kamu, iaitu berjimaklah. Sekarang berjimak, sebab dah jadi halal. Berjimaklah. Dengan mereka, dengan isteri-isteri kamu. Dan tengok, Islam membezakan. Orang lain pun berjimak juga suami isteri, tapi tak dapat pahala, masuk neraka. Islam bila buat apa saja dapat pahala, walaupun namanya berjimak. Tapi syaratnya apa? Allah kata wabtahu, dan hendaklah kamu mencari ma kataballah, apa yang Allah telah tetapkan. Apa dia Allah tetapkan? Apa dia? Tak, sekarang Allah dah cakap berjimaklah. Okeylah, dah jadi halal. Lepas Allah kata berjimak, Allah sebut satu lagi, carilah. Dalam berjimak tu carilah apa yang Allah telah tetapkan kepada kamu. Daripada berjimak tu, anak. Kan salah satu tujuan kahwin ialah untuk mendapat zuriat. Sebab tu sebahagian ahli tafsir dia kata apa? Bila berjimak kena ada niat. Niat apa? Untuk dapat anak. Dan dalam tafsir Al-Maraghi dia kata Sayyidina Umar, bila dia tak akan berjimak dengan isteri dia kecuali dengan niat untuk dapat anak. Apa panduan dia ayat ni? Berjimaklah dengan mereka, dan dalam berjimak carilah apa yang Allah tetapkan, iaitu niat untuk dapat anak. Dapat pahala. Okey. Tapi ni niat untuk dapat anak kalau masa muda lah. Kalau umur 70, 75, tak payah niat lah. Kita pernah dengar tak kisah Nabi Sulaiman? Kan? Dia berjimak dengan berapa isteri? 99. Dan dia niat semua, aku malam tu nak berjimak dengan semua isteri, dan niat dia apa dah? Untuk dapat anak, dan anak pula menjadi mujahid fi sabilillah. Cuma masalah dia tak sebut insya-Allah, maka tak dapat. Ada seorang, itu pun tak lengkap. Boleh? Jadi kalau dalam satu hadis Nabi kata fi bid'i ahadikum sedekah. Ketika kamu berjimak itu ada sedekah, pahala sedekah. Sahabat pun tanya, adakah kita mendatangi isteri kita dan bersama kita diberi pahala? Nabi pun tanya balik sahabat, kalau kamu berzina dengan seorang wanita yang bukan isteri, kamu akan dapat apa? Dosa. Maka begitulah kalau kamu berjimak dengan cara yang halal, yang berdosa bertukar menjadi pahala. Jadi berjimak itu adalah ibadat dalam Islam. Itulah kelebihan Islam. Buat apa saja kalau kerana Allah, semuanya jadi pahala. Seorang jahiliah nama dia Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an ni dia jahil dan tak beriman. Tapi dia terkenal orang yang sangat banyak buat kebaikan kepada
orang yang melakukan haji di Mekah. Dia bagi air, bagi tempat tinggal sangat-sangat mulia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang macam Abdullah bin Jad'an ni tak dapat apa-apa pahala ke?" Nabi kata, "Tak, sebab dia tak pernah minta ampun kepada Allah." Dia memang terkenal orang yang terbaik, banyak buat kebaikan, tapi satu sen pun tak dapat pahala. Sebab apa? Tidak mentauhidkan Allah. Itu beza orang Islam dengan orang. Kadang-kadang orang Islam ni hanya ambil hilangkan duri ataupun rantai tengah jalan, penyebab masuk syurga. Penyebab masuk syurga. Okey. Apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Wa kulu, dan kulu apa dia? Ini ayat ni orang Melayu mudah sangat hafal ni. Wa kulu washrabu. Yang susah nak apa? Wa aqimus salat. Wa kulu, dan makanlah oleh kamu. Washrabu, dan dan minumlah. Ada tak sebelum makan, sebelum minum Allah kata cari? Tak dalam ayat ni. Tak ada. Menunjukkan apa ni? Makan minum tu memang Allah dah tetapkan rezeki. Tak payahlah pening-pening sampai bunuh diri kan. Okey, makanlah dan minumlah sampai bila ni? Hatta sehingga yatabayyan. Yatabayyan apa makna? Jelas. Lakum, bagi kamu, al-khaytul abyad, benang. Khayt tu benang. Benang putih. Minal khaytil aswad, dari benang aswad, hitam. Minal fajri, dari waktu fajar. Apa maksud dia? Ada seorang sahabat, dia faham ayat ni, dia salah faham lah. Dia kata malam tu boleh makan sampai bila? Sampai nampak benang putih. Jadi dia ambil dua benang, satu benang hitam, satu benang putih, dia letak bawah bantal. Kan zaman Nabi gelap kan. Jadi bangun-bangun pagi dia tengok yang mana putih, yang hitam. Jadi bila dia beritahu pada Nabi, Nabi kata kamu salah faham. Sebenarnya maksud benang putih ialah waktu fajar. Dan maksud benang hitam ialah waktu malam. Makna apa tu? Kamu makanlah, minumlah sampai waktu fajar terang-terang nampak, berhenti makan. Okey. Jadi di sini ada hukum fiqh. Kalau kita tengah makan tapi tak jelas subuh, kita makan lagi, tiba-tiba orang beritahu dah masuk waktu subuh 10 minit. Sah tak puasa kita? Apa dalil? Dalilnya di sini. Allah kata apa? Kamu boleh makan dan minum sampai jelas waktu subuh. Selagi tak jelas, kadang-kadang ada awam kan, waktu pagi tu kita tak perasan subuh. Tengok subuh dah setengah jam, kita makan je. Sah puasa kita sebab Allah kata sehingga jelas. Lagi tak jelas, tapi jangan pula buat-buat tak jelas. Okey, kalau kes ada orang yang makanan di tangan dan dengar azan dan subuh dia jelas, makan ke letak? Makan. Ada dalil? Ada dalil? Makan ke letak? Ada dalil? Tengok. Baru tak sampai 1 minit terdebur. Kan Allah kata sampai jelas. Sekarang dah jelas tak? Kalau jelas, letak. Pendapat paling kuat, kalau ada makanan kat tangan, tiba-tiba subuh dah jelas, letak. Sebab Allah kata makan dan minum sehingga jelas. Bila jelas, berhenti. Mudaratkan macam mana? Siapa suruh bangun lewat? Bangun awal lah. Apa dah? Kalau kat tangan pun kena letak. Tak, okey, mazhab Hanbali, mazhab Ahmad Ibn Hanbal,
Dia kata yang kat tangan ke yang kat mulut kena luah buang. Sebab ayat ni cukup jelas. Cukup jelas. Okey, ada satu hadis. Nabi kita bila ada makanan di tangan kamu atau minuman dan kamu dengar azan, makan. Tapi ulama berbeza pendapat tentang satu hadis tu. Ada mengatakan dhaif. Kemudian dia macam bercanggah dengan ayat ni. Ayat ni kata bila berhenti? Maknanya kalau ada ke dalam mulut pun, kalau subuh dah jelas, berhentilah. Okey. Okey, kita ayat ni tak habis kita sambung kemudian. No, ke remote lah. Apa dia? Korban secara apa? Hutang? Dia korban ni hukum dia majoriti ulama mengatakan hukumnya sunat, dan itu pun kepada mereka yang mampu. Maknanya kalau dia tak mampu tak perlulah kan. Sebab itulah bila kita nak berkorban maknanya kita mampu, dan bila mampu bayar teruslah. Kenapa nak tangguh kan? Manalah tahu kita dah beli tapi tak bayar, tengok kita mati kan. Orang dah sembelih korban kita. Jadi itu lebih kepada macam berhutang lah. Jadi kalau sampai tahap berhutang untuk buat benda yang sunat, tidak digalakkan dalam agama. Okey. Yang kedua, korban di tempat luar negara. Dia sebenarnya tidak ada dalil yang mengatakan haram berkorban di luar negara. Cuma keutamaan korban ni sebenarnya ialah ibadat kita dengan Allah. Dia tak ada kaitan dengan agihkan daging. Jangan orang salah faham. Korban ialah untuk agihkan daging. Salah. Allah sebut dalam Quran, korban ni satu ibadat kita dengan Allah. Allah nak test kita setakat mana kita cinta harta dibanding dengan cinta beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah keutamanya korban ialah buat di tempat kita. Keutamaan ialah korban di tempat kita. Kenapa? Biar kita sendiri tengok, dan keutamaan juga ialah kita sendiri sembelih. Kalau tak boleh sembelih pun paling kurang kita pergi tengok. Dan seterusnya ialah supaya kita dapat sendiri mengagihkan daging itu. Dalam Quran disebut bila kita korban disunatkan bagi pada 3 bahagian. 1 bahagian untuk kita, 1/3. 1/3 lagi untuk orang fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk bukan fakir miskin, mungkin jiran kita yang kaya pun tak ada masalah. Tujuannya ialah supaya merapatkan hubungan ukhuwah. Jadi kalau kita korban di luar negara, banyak benda kita terhalang, tak dapat kelebihan. Tak boleh sembelih sendiri, tak boleh tengok, tak boleh dapat bahagian kita, tak boleh bagi pada orang miskin. Kita pun tak ada hubungan dengan orang fakir sebab daging korban telah dibagi pada orang di luar sana. Dan kita pun tak tahu orang di luar sana setakat mana kefakiran, setakat mana susah mereka. Maka keutamaan korban ialah buat di negara kita, di tempat kita. Okey, mungkin orang buat alasan sekarang terhalang. Banyak halangan yang menyebabkan kita tak boleh buat korban di tempat kita. Maka silakan buat di luar negara. Pasal bagi daging korban tu, saya nak betulkan. Ada orang kata korban untuk bagi daging pada orang yang tak pernah makan daging. Contoh di Kemboja kan. Sebenarnya fahaman tu tidak tepat. Kalau kamu kesian pada mereka yang tak pernah makan daging, saya nak tanya, mereka tak makan daging musim korban saja ke sepanjang masa? Kalau mereka sepanjang masa, kenapa musim korban baru nak bagi? Kamu ada peluang nak bagi sedekah daging pada mereka bila-bila masa.
Tak perlu tunggu musim korban. Kalau itulah alasannya. Betul tak? Jadi kalau tujuan untuk agihkan daging, sedekah daging, bagilah bila-bila masa. Kita ada 12 bulan. Bagilah setiap bulan seekor kambing pada Kemboja. Setiap bulan seekor lembu ke Vietnam dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit soalan tentang doa. Ya. Silakan. Okay. Kalau selalunya contohlah misalnya kita ada niat kita nak pergi interview, dan kita jumpa dengan kita punya majikan, kita minta tolong dia cakap tuliskan nama kita lah untuk dapat jawatan dalam terbuka tu. Sambil kepada tu kita berdoa kepada Allah. Adakah itu dikira berdosa juga Ustaz? Macam kita menyebutkan Allah juga. Kita minta kawan kita apa dia? Kita minta kawan kita berdoa ke ataupun kita nak pergi interview. Ya. Dan kita nak nama kita ni untuk dapatlah jawatan tu. Kita minta pada dan dalam masa yang sama kita berdoa pada Allah. Adakah benda tu dikira macam menyekutukan Allah juga? Dia kalau saya tak akan buat lah. Sebab apa kita nak minta tolong orang? Dan kita tahu Allah saja, sebab tu saya sebut tadi salah satu adab berdoa ialah kita kena yakin Allah sahaja yang boleh perkenankan doa kita. Bila kita minta bantuan orang, macam kita pun ada rasa orang pun boleh membantu sedikit sebanyak. Tak boleh. Kalau Allah tak nak bagi kabel besar macam mana pun, kita tak akan dapat. Tapi kalau Allah nak bagi kabel besar macam mana halang pun, kita akan dapat. Nabi sebut dalam satu hadis kepada Abdullah bin Abbas, kalau satu umat ni, satu dunia berkumpul untuk menghalang kamu daripada mendapat satu kebaikan. Satu dunia berkumpul nak halang kamu dapat kebaikan. Tapi tanpa izin Allah, kamu akan dapat juga. Dan sebaliknya, kalau semua satu dunia ni berkumpul, berpakat nak bagi kebaikan pada kamu dan Allah tak izin, kamu tak akan dapat. Jadi tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kalau tak dapat, dengan kita berdoa dan kita usaha, tak dapat, yakinlah itu adalah terbaik untuk kita. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, jika berjimat tidak berniat nak dapat anak, tak dapat pahala ke? Jika untuk rancang keluarga bukan apa? Tak. Dia berjimat untuk dapat anak, dapat pahala dan dituntut. Tapi kalau berjimat bukan untuk dapat anak, tapi niat kerana Allah, tetap dapat pahala. Apa saja ibadat, kalau buat kerana Allah dan selari dengan syariat Islam, maka kita akan dapat pahala. Apa lagi satu lagi? Rancang keluarga. Perancang yang terbaik ialah Allah. Jadi kita serahkan perancangan keluarga kita kepada Allah. Maka sebaik-baik elakkan daripada merancang keluarga. Kita tengok bagaimana Allah merancang kehidupan Nabi Yusuf AS. Adik-beradik dia macam-macam dia rancang kan. Bapa dia pun macam-macam rancang. Tapi semua gagal dan perancangan Allah adalah yang terbaik. Tapi cuba kita tengok macam mana Allah rancang untuk naikkan Nabi Yusuf daripada kampung, daripada kampung, Allah nak angkat dia jadi menteri. Tengok proses tu. Tak ada siapa yang terfikir. Allah biarkan adik-beradik dia campak dalam perigi. Sebab apa? Allah tahu ada rombongan dagangan akan datang singgah ambil dia. Lepas tu Allah hantar pula raja pergi ke situ untuk beli. Kemudian Allah masuk ke dalam istana. Kemudian Allah masukkan Yusuf dalam penjara. Dan Allah bagi ilmu takbir mimpi. Dengan ilmu itu Allah keluarkan dia jadi menteri. Sebab itulah kita rancang macam mana pun tak mungkin menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaiknya kita ikut fal yastajibu li wal yu'minu bi. Itulah yang terbaik. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh tak terangkan hadis ini? Hadis Sahih Muslim dari Juwairiyah. Nabi SAW keluar dari rumahnya pagi-pagi setelah selesai solat subuh, dan Juwairiyah masih berada di tempat solatnya. Setelah waktu duha Rasulullah pulang, sedangkan Juwairiyah masih duduk di tempatnya semula. Okey. Jadi soalannya? Soalannya dia tak terangkan tentang hadis ini. Hadis itu memang hadis sahih.
Kau nak tanya apa? Macam ni. Ha? Okey. Pertama, hadis itu hadis sahih. Satu hari Nabi keluar untuk solat subuh di masjid dan Nabi tengok Juwairiyah, isteri dia, berada di tempat solat lah. Kemudian Nabi lepas solat subuh, Nabi duduk di masjid, Nabi zikir, kemudian Nabi solat. Lepas tu Nabi balik rumah. Makna dah terbit matahari lah. Bila Nabi balik rumah, Juwairiyah masih berada di tempat solatnya. Makna agak lama lah tempoh Juwairiyah duduk di atas jadah untuk beribadat pada Allah. Maka Nabi tawarkan kepada Juwairiyah, nak tak aku ajar kepada kamu 4 perkataan yang kalau kamu amalkan setiap pagi, kamu akan dapat pahala sepanjang kamu duduk di atas tempat sejadah tu, tempat ibadat kamu. Daripada subuh sampai terbit matahari. Mana lebih kurang 1 jam lah. Tapi Nabi kata kalau kamu baca 4 perkataan ni, 4 ayat ni, pahala dia sama dengan tempoh kamu berada di atas jadah tersebut. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah. Ringkas tapi pahalanya macam beribadat 1 jam lebih. Okey. Siapa tak buat memang rugi. Dan dia ada dalam zikir pagi petang. Kalau tak tahu zikir pagi petang, belilah buku zikir pagi petang daripada Ghulam Ad-Da'wah. Ni. Dia ada dalam buku ni. Kalau nak pahala banyak, beli banyak-banyak, sedekah pada orang. Dan setiap kali orang baca, kita dapat pahala. Okey. Ada soalan lain? Soalan, apakah hukum seseorang yang sering mengucapkan perkataan boring kerana terkurung PKP? Boring? Orang yang selalu sebut perkataan boring adalah orang yang jiwanya kosong. Orang yang hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia boring? Sedangkan Allah tu pemilik langit dan bumi, Allah pemilik segala-galanya. Kalau Allah yang pemilik langit dan bumi, yang maha kaya, yang maha penyayang, ada sentiasa bersamanya, macam mana dia boring? Bila dia boring itu makna Allah tidak ada dalam hatinya. Sebab tu saya sebut berulang kali kan, bagaimana kehidupan para nabi, para rasul, para salafus salih. Mereka menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi sentiasa positif, bukan sebab mereka di luar PKP, bukan sebab mereka duduk dalam istana. Kadang-kadang para nabi duduk dalam penjara je, tapi mereka gunakan peluang dalam penjara yang sempit untuk buat benda yang Allah suka. Maka hilanglah boring. Sebab bila buat kerja yang Allah suka, di mana saja kita akan rasa seronok dan bahagia. Walaupun dalam penjara, Nabi Yusuf buat kerja apa dalam penjara? Penjara ni lebih teruk daripada PKP, kan? Dan bukan setahun, bukan 2 tahun, berbelas tahun. Tapi Nabi Yusuf gunakan peluang untuk beribadat pada Allah dan untuk berdakwah kepada banduan yang bersamanya. Jadi sebenarnya tak timbul isu boring kalau orang itu beriman kepada Allah. Kalau hati dan jiwanya dekat dengan Al-Quran. Gunakan masa PKP ini untuk tadabbur Al-Quran, ayat demi ayat. Kalau dah tadabbur, hafal semua ayat yang dah tadabbur. Dan bila dah hafal, baca dalam solat, bagi lama sikit solat. Bangun malam, banyak benda yang kita boleh buat. Hafal doa-doa, hafal zikir-zikir pagi petang dalam tempoh PKP. Sebab bila dah habis PKP, kita disibuk pula dengan dunia, lagi tak ada masa nak tambah ibadat, nak hafal Quran, nak hafal doa, lagi tak ada masa. Sebenarnya Allah nak bagi peluang pada kita untuk dekat dengan dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu saya kata korban satu ekor binatang ternakan itu yang tertimpa 1 orang ya, betul tak begitu Ustaz? Sudah sampai bagi atau saya yang salah faham? Macam mana semula? Saya ada hari itu ada Ustaz bagi ilmu. Kalau kita nak berkorban, kena 1 ekor tu 1 orang penama, 1 ekor binatang tu. Mungkin Ustaz maksudkan itu
kambing kot. Tapi bagaimana kalau satu ekor lembu ataupun satu ekor unta? Boleh tak tujuh nama dalam satu ekor tu? Dia korban. Kalau kambing, seorang kena seekor kambing lah. Tapi kalau seekor lembu ataupun seekor unta, dia boleh berkongsi 7 orang, 7 nama. Kalau kambing, seorang saja. Kalau lembu ataupun unta, dia boleh berkongsi 7 nama, 7 orang. Tapi yang terbaik ialah kambing ke, lembu ke, unta ke, kalau dia nak kongsi atas nama dia seorang, lagi bagus. Sebab Nabi pernah berkorban 100 ekor unta, semuanya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang kita seekor lembu tu kita kongsi dengan anak beranak kita. Sebenar dia tak menepati sunnah. Cara sunnah Nabi ialah seekor lembu contohlah. Seekor lembu dia boleh nama suami saja ataupun nama bapa sahaja. Tapi bapa masa korban dia niat, aku korbankan korban ini dari aku dan daripada ahli keluargaku, maka semua akan dapat pahala. Tapi penamanya seorang je. Penamanya seorang saja. Tak perlu. Ya. Saya ada dapat sebuah hadis riwayat Imam Muslim 318. Dia bermaksud Rasulullah SAW pernah keluar bersama sahabat lah. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan Sallallahu alaihi wasallam haji. Lalu baginda menyuruh kami bersekutu dalam menyembelih korban unta dan lembu. 7 bahagian korban dibahagi 7 orang. Riwayat ini. Jadi bukankah ini suatu dalil yang mengajukan kita dikira berkorban juga lah kalau satu ekor lembu itu bagi 7. Yalah, betul lah. Betul lah. Tak ada siapa kata tak boleh pun. Kan saya dah cakap tadi, seekor kambing untuk seorang. Dan kalau seekor lembu dan unta boleh dibagi 7 orang. Tapi yang terbaiknya ialah seekor unta, seekor lembu dia seorang. Yang terbaik. Bukan makna seekor unta tu tak boleh dibagi pada 7. Betul lah tu. Jadi hadis tu tak salah. Yang saya cakap pun tak bercanggah. Okey. Okey, ada soalan lain? Bolehkah soalan, bolehkah bersedekah, solat duha dan solat tahajud dengan niat dimurahkan rezeki? Dia ini lebih kepada budaya Melayu lah. Budaya Melayu ni bila buat apa-apa dia nak tambah rezeki. Kan? Bukan setakat nak tambah rezeki, nak rezeki yang murah. Orang beriman nak rezeki yang mahal. Rezeki yang mahal apa dia? Surga. Sebab tu Nabi kata solat duha ni kelebihannya apa? Bukan tambah rezeki kat dunia. Solat duha ni Nabi kata dalam badan manusia ada 360 sendi. Dan sepatutnya dia bersyukur pada Allah dengan bersedekah setiap sendi itu. Tapi dia tak mampu, maka Nabi kata cukup dengan dia solat duha 2 rakaat. Jadi solat duha 2 rakaat dia dapat apa? Bukan murah rezeki kat dunia, tapi seolah dia bersedekah dengan sebanyak bilangan 360 sendi. Subhanallah. Itulah rezeki yang paling mahal bagi orang beriman, iaitu dia akan dapat di akhirat. Kalau dapat kat dunia, rezeki banyak mana pun dia tak bertahan lama. Seminggu, 2 minggu, sebulan habis. Tapi kalau dapat pahala, dibawa di akhirat, dia kekal abadi. Jadi orang Islam ni, dia nak rezeki yang paling mahal, bukan murah rezeki. Satu. Yang kedua, rezeki setiap orang telah ditetapkan kat dunia. Jadi yang Allah suruh kita berlomba, yang Allah suruh kita berebut ialah rezeki di akhirat. Fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kan? Ada pun kat dunia Allah kata famshu, berjalan je. Untuk dapat rezeki kat dunia tak perlu kamu berlomba. Cukup famshu, berjalan. Tapi untuk akhirat kamu kena berlomba. Sebab Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin. Tengok Allah bagi tahu, infakkan. Kita nak tambah duit, Allah kata apa? Keluarkan duit. Kenapa? Sebelum datang kematian. Kenapa? Bila datang kematian, kamu akan rasa apa?
Menyesal, ya Allah bagilah tempoh sedikit. Untuk apa? Aku tambah rezeki di akhirat. Rezeki kat dunia ada, tapi aku tak bersedekah. Aku dah sibuk nak tambah. Tapi aku lupa nak tambah rezeki aku di akhirat. Maka Allah sayang pada kita, Allah kata apa? Infakkan. Kita pula dak fikir terbalik, nak tambah. Wallahu alam. Ustaz, dalam satu tafsiran Al-Azhar ada surah Maryam, betul tak? Bukan betul lah, nak tanya Ustaz lah. Ada yang mengatakan Nabi yang 124,000 tu ada, dan kalau boleh ada kekekalan wanita kan macam mana? Tak pasti, tapi saya nak penjelasan Ustaz lah. Sebab saya waktu saya dengar juga, tapi ada dalam tafsir Azhar. Apa tu? Apa yang ada? Tak jelas lah. Nabi daripada kalangan wanita. Oh, tak ada. Tak ada dalil lah. Nabi daripada wanita. Dia tafsir Azhar bukan dalil. Dalil ialah sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis sahih. Wa anti fajazakillahu khairan. Okey, ada soalan lagi? Satu lagi Ustaz. Hai. Kita pernah terangkan soal syaitan. Benarkah syaitan ni dia beranak pinak, dan kalau dapat nampak ni penuh ruang udara ni? Ataupun yang saya pernah belajar dari Ustaz masa Ramadan, bentuk syaitan tu ada daripada sifat yang boleh tengok daripada manusia sebenarnya. Itu saya perlu penjelasan Ustaz lagi lah tentang syaitan dan iblis ni. Terima kasih. Saya tak boleh jelaskan sebab banyak syaitan ni ataupun jin yang jahat dipanggil syaitan sebab dia jenis ghaib. Jadi bila ghaib ni memang tak jelas lah. Cuma jin daripada yang jahat ni yang dinamakan syaitan ada tak zuriat? Ada dalil dalam Quran. Mereka beranak pinak zuriat mereka. Cuma saya tak ingat ayat ke berapa. Kemudian saya dah sebut sebelum ni kan, syaitan tu sebenarnya hanya sifat, bukan makhluk. Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan tu adalah sifat kepada mana-mana makhluk yang engkar perintah Allah, sama ada dia manusia ataupun jin. Dan kita nak tahu godaan tu daripada syaitan ataupun daripada yang baik ialah apa saja ajakan yang bercanggah dengan perintah Allah, apa saja ajakan kepada kemungkaran, maka dia adalah ajakan daripada syaitan atau daripada jin yang jahat, yang kufur kepada Allah. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustaz. Okey, ada dalil ni. Surah Yunus ayat 109. Surah Yunus ayat 109. Kepada Kak yang bertanya tadi, ayat ni secara jelas surah Yunus ayat 109. Iaitu Allah kata apa? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kami tidak utuskan daripada sebelum engkau wahai Muhammad kecuali rijalan, lelaki-lelaki. Ayat ni cukup jelas mengatakan semua para nabi, para rasul adalah lelaki, bukan perempuan. Okey, wallahu alam. Ada soalan ni? Dah, tak ada? Tak ada. Okey. Kita jumpa lagi besok insya-Allah di waktu yang sama pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم